Saudara, angka ini bukan mencatatkan angka yang membanggakan rakyat Malaysia. Angka ini menjadikan rakyat Malaysia semakin marah, menjadikan kita semakin risau untuk keluar di rumah. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam. Pastinya dalam Lensa IPT anda boleh tonton kami setiap hari Sabtu jam 4.30 petang di saluran berita RTM. Anda juga boleh tonton kami di Facebook Live Lensa IPT ataupun tonton kami di RTM Klik. Saudara, seperti yang kita ucapkan tadi, 29 Mei 2021 mencatatkan angka 9,020 kes baharu COVID-19. Kalau kita lihat 10 hari ke belakang, pada 19 Mei 2021 mencatatkan angka 6,075 kes. Peningkatan hampir mungkin 2 ke 3,000. Dan seterusnya, kalau kita lihatkan angka di setiap negeri pula, di Kelantan dan juga di Labuan mencatatkan angka yang mengejutkan. Di mana Labuan semalam, tak silap saya, hanya 6 kes. Dan hari ini naik kepada 253 kes, saudara. Dan ayolah sama-sama kita manfaatkan total lockdown ataupun penutupan penuh sektor sosial dan juga sektor ekonomi sepanjang 14 hari bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2021. Saudara, ini bukan main-main. COVID itu benar. Jadi sama-samalah benar-benar kita menghayati ataupun menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan supaya kita mampu mengekang penularan COVID-19. Dan insya-Allah saya doakan pastinya anda juga tidak terlibat dan tidak terkesan dengan pandemik COVID-19 dan kita akan bebas pandemik COVID-19 dengan vaksinasi ataupun herd immunity. Saudara, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan topik yang akan kita bincangkan hari ini. Saya Jasrul Jamani bin Jamian daripada Universiti Teknologi Malaysia. Projek ini merupakan projek kerjasama antara Universiti Teknologi Malaysia dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Kami bekerjasama juga dengan Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas Pulau Pinang dan juga Politeknik Mersing. So, apa yang kami buat di sini sebenarnya lebih kepada CSR, di mana kami tahu penduduk di sini tidak pernah mempunyai bekalan elektrik lebih daripada 50 tahun. Kalau macam dulu kita pakai lampu minyak tanahnya. Kalau macam budak nak pergi ke sekolah pun susah, nak buat kerja sekolah pun susah. Pada fasa mula-mula, kami dan juga pihak Bank Islam telah datang ke sini dan kita dapati bahawa penggunaan elektrik di sini sangat terhad. Di situlah kami memainkan peranan selaku staf Universiti Teknologi Malaysia. Kita adakan design, kita finalize design macam mana saiz solar yang sesuai untuk kegunaan penduduk. Dan hari ini kita dapat lihat 4 kW peak solar panel bersama 500 Ah bateri telah dibekalkan kepada penduduk di mana 15 rumah dapat menggunakan tenaga elektrik secara percuma. Sebelum ini mereka hanya belajar menggunakan lilin. Sekarang mereka telah dapat menggunakan bekalan elektrik secara percuma. Kami mengharapkan bahawa projek-projek begini dapat terus dilaksanakan kerana masih banyak kawasan-kawasan pedalaman yang masih tidak dapat mempunyai bekalan elektrik. Elektrik saya jangka ianya adalah keperluan asas sekurang-kurangnya kepada penduduk dan juga kepada anak-anak di depan ini supaya mereka dapat terus belajar dengan selesa untuk masa hadapan. Saya berharap anak-anak buah saya mereka terus maju ke depan. Semacam mana kaum kita di luar, saya rasa begitu juga saya di kampung.
Itu projek tenaga solar komuniti asli Woh Intik yang mana dirakam ataupun dikepilkan satu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM melalui Sekolah Kejuruteraan Elektrik SKE telah membawa sinar kepada penduduk kampung orang asli Woh Intik. Baik, hari ini kita sebenarnya akan bercakap berkenaan dengan topik KPT Prihatin mengorak langkah memperkasa mahasiswa, iaitu hari ini kita bawakan dua sosok yang akan bercakap berkenaan dengan KPT Prihatin. Tapi pada edisi pertama ini kita akan bercakap berkenaan dengan e-Tunai Belia yang mana kita akan jemput Dr. Muhammad Suzurin Mat Jamil, Pengarah Bahagian Mahasiswa Holistik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya kira Doktor bukan orang asing lagi di lensa IPT kan. Jadi saya rasa pengenalan kepada lensa IPT ini sendiri memberikan satu gambaran kepada rakyat Malaysia dan juga mahasiswa yang mana ia memberikan bukan saja mempamerkan kebaikan ataupun usaha-usaha yang dijalankan oleh KPT, namun menjadikan mahasiswa itu buka mata untuk apa yang diterima dan juga apa yang diwawarkan oleh KPT sendiri. Dan hari ini sebenarnya saya tertanya berkenaan dengan e-Tunai Belia, Doktor. Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit berkenaan dengan apa sebenarnya inisiatif daripada e-Tunai Belia ataupun e-Belia ini sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syair, terima kasih Lensa IPT yang tak jemu menjemput Kementerian Pengajian Tinggi. Berbalik kepada soalan tadi, kerajaan maupun KPT dan juga kementerian-kementerian lain banyak mensasarkan bantuan-bantuan kepada belia dan juga khususnya kepada pelajar IPT. Salah satu bantuan yang telah diumumkan adalah bantuan e-Belia. Bantuan e-Belia ni merupakan satu lagi jenis bantuan yang telah dirancang oleh pihak kerajaan dan telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Ia merupakan salah satu lagi bantuan, satu jenis bantuan kewangan yang ditujukan ataupun disasarkan kepada belia secara amnya dan juga kepada pelajar-pelajar di IPT khususnya untuk membantu dalam konteks bantuan kewangan dan dalam masa yang sama membantu juga sektor perusahaan kecil dan sederhana melalui perniagaan-perniagaan secara tunai ataupun e-tunai. Boleh dikatakan dalam bantuan ini bilangan belia yang dijangkakan yang akan menerima manfaat daripada program e-Belia ini adalah seramai lebih daripada 2 juta belia. Apa yang akan diberikan kepada belia ini adalah satu bantuan kredit yang bernilai RM150 yang akan diberikan melalui penyedia perkhidmatan e-tunai. Itu adalah sebuah ringkas apa yang dimaksudkan dengan bantuan ataupun inisiatif e-Belia. Okey, baik. Apa sebenarnya perkaitan di antara e-Tunai Belia dan juga pelajar-pelajar universiti ataupun di IPT ini sendiri, dan macam mana sebenarnya cara mereka untuk memohon e-Tunai Belia itu sendiri? Okey. Kenapa bantuan ini berkaitan dengan IPT? Sebenarnya dalam permohonan e-Belia ni dia ada beberapa syaratnya. Syarat pertama adalah of course yang memohon adalah warga negara Malaysia. Syarat kedua adalah yang memohon juga berumur antara 18 hingga 20 tahun, dan yang ketiga adalah permohonan itu mestilah merupakan pelajar sepenuh masa. Pelajar sepenuh masa di peringkat diploma ataupun SKM4 ataupun yang setaraf dengannya dan ke atas, termasuklah ijazah dan sebagainya. Yang di bawah kementerian-kementerian yang berkaitan, termasuklah Kementerian Pengajian Tinggi. Kalau saya boleh rangkumkan semua, majoriti ataupun boleh dikatakan hampir keseluruhan pelajar-pelajar yang akan menerima ini, selain daripada secara amnya belia, tetapi majoritinya adalah merupakan pelajar-pelajar yang kini berada di IPT di dalam negara. Okey, baik. Antara saya dimaklumkan bukan semua aplikasi e-wallet ataupun e-tunai yang kita kerjasama bersama. Jadi apa antara aplikasi-aplikasi yang akan disalurkan tunai ini?
jika pelajar itu ataupun belia itu berminat untuk mendapatkan bantuan kredit ini, apa yang belia-belia ataupun pelajar-pelajar boleh lakukan, pertamanya boleh muat turun aplikasi e-Tunai melalui sama ada Apple App Store ataupun Google Play Store ataupun Huawei Apps Gallery. Pergi ke aplikasi ini, muat turun penyedia perkhidmatan e-Tunai yang ada seperti BigPay, Boost, ShopeePay, Touch 'n Go e-wallet. Kemudian bila kita pergi ke website ataupun portal aplikasi ataupun penyedia perkhidmatan e-Tunai ini, akan ada satu halaman berkenaan tuntutan e-belia. So, tuntutan e-belia tersebut maknanya belia pergi ke laman web, masuk ke halaman tuntutan e-belia, isi maklumat yang berkaitan, kemudian menghantar dan seterusnya akan menunggu feedback kelulusan berkenaan program e-belia itu. Maknanya nanti bila dah dapat kelulusan, kredit sebanyak RM150 tadi akan dimasukkan ke dalam akaun-akaun yang pemohon-pemohon tadi. RM150 itu kira banyak juga untuk makan seminggu, mungkin sebulan pun boleh. Jadi macam mana doktor melihat ataupun KPT sendiri melihat inisiatif ataupun kepentingan sendiri e-Tunai itu kepada pelajar-pelajar IPT ataupun belia khususnya yang terkesan lagi dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, doktor? Seperti yang sebut sedia maklum, keadaan sekarang keadaan COVID-19 sekarang agak dilihat agak tinggi dari segi bilangan dan sebagainya. Di KPT sendiri kita terdapat banyak inisiatif-inisiatif yang kita telah tawarkan. Ada yang berbentuk barangan dan ada juga dalam bentuk kewangan dan sebagainya. Ini merupakan salah satu lagi jenis bantuan yang diberikan kepada pelajar IPT dalam bentuk kredit e-Tunai. Kita mengharapkan pelajar-pelajar IPT dapat menggunakan kredit yang telah diberikan ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran secara khusus. Ini secara tidak langsung dapat membantu pelajar-pelajar yang kini mungkin terasa tertekan dengan keadaan yang ada sekarang dan sebagainya. Okey, baik. Jadi mungkin sebagai penutup kepada e-Tunai inilah, mungkin doktor ada sendiri harapan ataupun pandangan mengenai inisiatif e-Tunai ini untuk belia, dan mungkin kalau saya daripada awal tadi bercakap berkenaan dengan pandemik COVID-19, mencatatkan angka hari ini kes baru 9,000, doktor. Saya rasa angka itu memang kita terkejut kan kalau nak kira 10 hari yang lepas. Tapi mungkin doktor ada nasihat ataupun pandangan doktor sendiri. Ya, Syed. Kita jika melihat kepada angka COVID itu memang merisaukan semualah, termasuk juga pelajar dan juga ibu bapa. Bagi pihak KPT, kita menasihatkan kepada pelajar agar dapat menggunakan bantuan yang telah diberikan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. So, tidak membazir dan manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam masa yang sama, bantuan ini juga merupakan bantuan serampang dua mata yang juga membantu PKS, pengusaha kecil dan sederhana. So dalam arti kata, pelajar-pelajar ataupun belia-belia ini dapat juga membantu PKS-PKS yang berada di luar sana, dan diharapkan dengan bantuan yang ada kepada belia dan juga PKS sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Okey, baik. Jadi mungkin saya kira inisiatif ini dapat memberikan satu, kita kata, kesenangan untuk keberlangsungan hidup pada pelajar-pelajar IPT ini sendiri. Mungkin mereka ini tergolong daripada golongan yang memerlukan, dan juga mungkin kepada yang mungkin kurang memerlukan pun saya kira mereka ini perlu untuk mendapatkan e-Tunai sebanyak RM190 itu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suzuri Ahmad Jamil, pengarah bahagian mahasiswa holistik Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, untuk bersama dengan kita pada hari ini sebenarnya berkongsikan berkenaan dengan e-Tunai. Dan saya harap, saya kira Dr. Suzuri pun sangat dekat dengan mahasiswa-mahasiswa di seluruh negara sebenarnya, di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi saya harap kita salurkan maklumat yang betul dan kita galakkan mereka untuk SOP-kan diri, manfaatkan total lockdown di Malaysia. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita akan kembali selepas ini, saudara, dalam Lensa IPT sebentar saja lagi.
Masih lagi dalam topik KPT prihatin mengorak langkah memperkasa mahasiswa. Tapi tadi kita bawakan berkenaan dengan e-tunai belia. Tapi kali ini kita nak bawakan satu topik yang sebenarnya agak menarik, iaitu Festival of Ideas. Dan kita akan bersama dengan Encik Muhammad Syaril Abdullah, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segar mukanya. Jadi berkenaan dengan Festival of Ideas ni, apa sebenarnya Festival of Ideas ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada RTM dan juga Lensa IPT kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi berkenaan dengan inisiatif baru Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu Festival of Idea. Sekiranya kalau kita lihat Festival of Idea ini adalah sebuah platform digital yang mengandungi proses pembentangan kertas secara berkala, yang pembentangan ini akan merangkumi idea-idea baru, hasil pertemuan, dan juga dia akan seboleh-bolehnya menunjukkan segala hasil-hasil di universiti untuk kita satukan dalam satu platform digital yang kita namakan sebagai Festival of Idea. Oh, jadi sebenarnya objektif sebenar FOI ataupun Festival of Ideas ni apa sebenarnya? Kita memberi peluang kepada universiti, sebagaimana kita sedar dan faham bahawa di universiti banyak hasil-hasil penemuan dan idea-idea yang luar biasa. Dan kita beri peluang kepada universiti, sama ada universiti awam atau swasta, termasuk juga politeknik dan juga college community, untuk mereka menengahkan idea-idea baru yang mereka dapat untuk menjadi hebahan kepada rakyat. Kerana perkara ini sangat-sangat penting. Idea-idea yang mereka ada ini boleh difahami dan boleh menggerakkan daya kreativiti dan inovasi masyarakat sebenarnya. Sebab itu kita lihat bahawa dengan pelaksanaan Festival of Idea ini, banyak idea-idea baru yang dapat diketengahkan dan juga kita dapat mencipta idea-idea yang lebih baik dan secara tidak langsung dia akan memberi suatu keadaan untuk kita berkolaborasi dengan pihak industri dan juga pihak-pihap yang berkaitan untuk supaya idea yang kita ada ini dapat kita jadikan sebagai realiti. Sebenarnya untuk makluman sidang penonton, di universiti kita ada High Center of Excellence dan juga Center of Excellence. Dalam program-program yang kita ada ataupun hasil-hasil yang mereka ada ini boleh sebenarnya menjadi maklumat dan juga peningkatan nilai kepada masyarakat supaya kita dapat meningkatkan daya pemikiran masyarakat kita ini lebih kreatif dan juga mempunyai daya inovasi yang tinggi. Okey, baik. Jadi kepada mereka di FOI ini, saya dikabarkan ada beberapa segmen. Tapi sebelum saya nak tahu, mereka ini terdiri daripada golongan mahasiswa ataupun pensyarah? Sebenarnya kita buka kepada bukan hanya setakat mahasiswa ataupun pensyarah, kita juga buka kepada masyarakat umum untuk berkongsi idea mereka. Namun demikian, untuk fasa yang pertama ini, kita memberi tumpuan kepada warga KPT, warga IPT. Kerana kita menyangkakan bahawa idea ini telah ada di universiti yang boleh diketengahkan dan insya-Allah kita mengalu-alukan pelibatan pihak industri dan juga masyarakat untuk turut sama dalam Festival of Idea. Baik, itu yang penting sebenarnya. Jadi ikutkan berapa segmen, Cik? Kita memiliki 6 segmen. Segmen yang pertama kita sebut sebagai Malim Sarjana. Malim Sarjana. Malim Sarjana. Okey. Yang mana program ini adalah kita memberi peluang kepada pusat kecemerlangan di universiti untuk mereka menceritakan dalam jangka masa yang pendek kepada masyarakat hasil-hasil mereka telah temui. Dan juga segmen yang kedua adalah segmen inovasi. Kita buka kepada universiti, politeknik dan college community untuk mereka bawa produk-produk inovasi mereka yang baru untuk dikongsikan bersama masyarakat. Di samping dua produk utama, segmen utama kita ini juga, kita ada forum maya, kita ada pameran maya. Kerana dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, mahu tidak mahu pengkongsian ilmu ini perlu diteruskan dan kita memerlukan pengkongsian secara atas talian itu supaya maklumat itu dapat disampaikan walaupun mereka berada di rumah. Okey, baik. Jadi
kalau seperti saya ataupun yang lain-lain nak tonton Festival of Ideas ni, apa antara salurannya? Kita untuk Festival of Idea ini kita akan mula bersiaran pada 8 Jun nanti. 8 Jun Kita akan mula bersiaran pada 8 Jun yang mana kita adakan pada setiap minggu, hari Selasa dan juga hari Khamis. Selasa, Khamis. Pada jam 11 pagi. Okey. Dan insya-Allah pada 31 Mei ini yang berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pendidikan akan melancarkan kita sebut majlis prapelancaran Festival of Idea pada pukul 11 pagi menerusi Facebook Live KPT. Okey. Pada hari Sabtu ada siaran juga? Tak, kita seminggu kita ada 2 sahaja. So Sabtu boleh fokus ke lain kali lah. Jadi itu antara macam mana cara nak tonton. Jadi untuk saya sebagai, anda kata saya ada idea, adakah saya perlu membayar kepada pihak KPT ataupun FOI sendiri untuk kita mengeluarkan idea ke apa-apa ke? Kita siaran ini percuma dan idea yang kita terima juga percuma. Cuma dalam proses kita meraihkan idea ini, mana-mana idea yang kita nampak boleh ke hadapan dan kita akan pahalusi idea tersebut untuk pergi ke satu step yang lain, iaitu untuk kita menjadikan proses idea kepada realiti. So dalam proses idea kepada realiti itu kita akan menyediakan sebagaimana di peringkat kementerian kita ada research grant yang berkaitan supaya mereka boleh bid kepada grant-grant tersebut. Okey, baik. Sebenarnya FOI ni dia akan bersiaran kalau katanya 2 hari, berapa lama dalam satu hari itu, dan adakah ia dirakam untuk ulang tayang dan sebagainya? Setiap siri kita akan archive dalam portal yang kita namakan sebagai Festival of Idea. Bermaksud mana-mana penonton yang terlepas, mereka akan boleh pergi ke portal Festival of Idea dan mereka boleh tonton semula rakaman tersebut. Okey, baik. Jadi mungkin saya ada idea, saya akan mengeluarkan idea, mencetuskan idea, dan apa antara faedahnya kalau saya mengeluarkan idea saya kepada dalam program FOI itu sendiri? Kita mana-mana penonton yang menyertai Festival of Idea dan mereka menjerakan kepada Festival of Idea, kita akan mengeluarkan e-certificate. Bagi mereka yang bukan hanya sekadar idea sahaja, mereka ada proposal, kita boleh bawa mereka untuk memperkenalkan idea mereka dan mereka boleh pitch idea mereka dengan industri-industri yang menjadi rakan kepada Festival of Idea. From that, mereka akan mendapat sekiranya idea mereka memang luar biasa, mereka akan dapat certain grant yang bersesuaian daripada industri untuk merealisasikan idea tersebut. Mereka punya panel untuk menilai sebagainya. Kita memang ada rakan industri dengan kita yang akan menjadi panel untuk memilih idea-idea yang baik untuk dibawa ke tengah sebenarnya. Okey, baik. Jadi andai kata saya menonton pemberitaan FOI ini sendiri, andai kata ada orang mencetuskan idea dan saya ada soalan berkenaan dengan itu, boleh ke saya kemukakan ataupun perlu disimpan ke peti satu peti ke soalan-soalan tu? Bagi kita cara kita mengendalikan Festival of Idea ini ada yang kita laksanakan secara rakaman dan secara live. Yang mana secara live mereka boleh mengemukakan segala pertanyaan mereka dekat chatbox yang ada. Manakala bagi mereka yang punya idea yang lain, mereka boleh pergi kepada portal Festival of Idea untuk mereka berkongsi idea tersebut menerusi ada ruang perkongsian idea ataupun komen kepada kita. Okey, baik. Jadi tarikh-tarikh penting yang saya perlu tahu untuk Festival of Idea 2021 ni. Yang paling penting adalah 31 Mei ni. 31 Mei pada pukul 11 pagi kita akan ada majlis pelancaran Festival of Idea yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini. Okey, secara dalam talian jugalah. Okey, baik. Jadi katanya akan berlangsung daripada Jun hingga Ogos 3 bulan. Setiap minggu akan ada Rabu dan Khamis bersiaran. Kita akan sebenarnya kita akan mula pada Jun sehingga Disember. Sehingga Disember. Dan program ini sebenarnya adalah cetusan idea Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Dan kita akan teruskan pada setiap tahun. So program ini adalah program yang pertama julung kalinya kita adakan dan kita akan teruskan saban tahun dan akan ada fasa-fasa improvements dalam along the way.
Okey, baik. Maksudnya 1 Jun kita dapat berita gembira iaitu FOI ini dan juga berita sedih iaitu kita kena lalu PKP lah. Jadi sebagai penutup kepada Lensa IPT hari ini mungkin mungkin Encik Syahril ada sedikit harapan tentang pelibatan kepada FOI ini sendiri ataupun ada sedikit nasihat dan juga pandangan juga harapan dalam pandemik COVID-19 ini sendiri. Harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia agar menggunakan platform Festival of Idea ini untuk melihat idea-idea yang ada di universiti supaya boleh meningkatkan kefahaman mengenai setiap permasalahan yang wujud. Dan dalam masa yang sama sekiranya mereka berminat terutama pihak-pihak industri boleh menghubungi kami di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi untuk bekerjasama dan kita sama-sama melahirkan masyarakat yang lebih berilmu dan ada kemampuan dari segi kreativiti dan daya inovasi. Okey, baik. Jadi maksudnya semoga idea ini sendiri yang dicetuskan dapat memberi manfaat dan juga faedah kepada masyarakat dan juga negara, bukannya kepada kepentingan ataupun agenda peribadi yang akan mengganggu-gugat sebenarnya kesejahteraan dan juga keharmonian dalam negara. Terima kasih kepada Encik Syahril Abdullah, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat JPT-KPT kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Semoga Encik dan juga keluarga terselamat daripada pandemik COVID-19 ini sendiri. Bersama-sama kita bendung penularan COVID-19. Dan kepada anda yang sedang menonton Lensa IPT, terima kasih kerana menonton Lensa IPT. Ingat, kita akan bersiaran jam 4.30 petang di saluran berita RTM. Tonton kami juga di Facebook Live Lensa IPT. Nak senang nak mudah tonton kami di RTM Klik. Semoga kita terus